Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita sambung kuliah online jual beli kita siri ketiga. Malam ni siri ketiga. Ini kita tunggu sekejap kawan-kawan kita masuk dulu. Dalam 2-3 minit kita tunggu. Ini pun lewat mula 9.30. Janji 9 suku. Kita tunggu kawan-kawan kita ready dulu. Kawan-kawan kita get ready dan kawan-kawan kita masuk dulu. Siapa nak, sementara tunggu siapa nak qasidah? Qasidah ke lagu? Apa? Ya Rabbana. Baik, kita tunggu sekejap. Sementara kita tunggu tu, kawan-kawan kita boleh share. Mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain, ada manfaat yang besar dengan sebab kita share. Dapat jariah, dapat pahala mengalir, pahala sebarkan ilmu. Kita tunggu kawan-kawan kita dulu. Sementara tunggu, siapa nak qasidah? Tak ada wakil? Sekejap lagi, 2-3 orang lagi kita tunggu. Sementara tunggu kita share. Sekejap kita share dulu. Ni ambil nota. Tak sediakan nota. Sekejap. Mana ni? Abang mana? Abang masuk sini. Tak, nota dia. Itu ni. Kita tunggu lagi 2-3 orang lagi. Dalam 3 orang, 17, 18, 20 lebih, insyaAllah kita mula. Yang dah masuk boleh bantu share untuk kawan-kawan kita lebih luas lagi untuk manfaat kawan-kawan kita. Baik, yang dah ada 17 orang, insyaAllah kita tunggu dalam 20 lebih kita akan mula. Macam biasa 20 lebih je kita akan start kelas kita. InsyaAllah malam ni kita akan fokus satu saja, iaitu tajuk makna jual beli di sisi syarak. Makna jual beli di sisi syarak. Kita akan fokus satu je malam ni. Kita akan tunggu kawan-kawan kita. Sementara tunggu boleh bantu share. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di luar sana boleh dapat manfaat hasil daripada share kita. Yang dah masuk dah ada 22 wakil. Kita tunggu. Setiap negeri ada wakil. Kita ada wakil Terengganu, kita ada wakil Kuantan, kita ada wakil Kelantan, Terengganu, Kuantan. Kuantan tak masuk lagi. Okey. Wan dah ada. Semua dah ada ni, yang dekat-dekat semua ada. Okey, jauh belum ada. Kita tunggu dalam 20 lebih 20 lebih kita akan start, kita akan mula. Okey, sementara mula terjadi kebahagiaan. Kata tadi apa dia kata nak qasidah? Amin. La Rabbana apa dia? Auni nak qasidah. Sementara tunggu kita start kelas 2 minit. Okey. Abayuk. Abayuk dah ada. Okey, Ustaz Farouk dah ada. Wan, tim Pita Lubang pun ada. Okey, kita tunggu lagi dalam 2-3 orang lagi. Biasa kita akan mula 25 ke atas kita akan start. Okey. Cikgu Anisah Kodian. Okey, Kodian dah ada. Dalam 25, baik, kita akan tunggu lagi 2-3 orang lagi.
InsyaAllah malam ni kita akan fokus satu saja, iaitu tajuk jual beli, bagi kita clear. Satu tajuk je kita nak bincang malam ni, makna jual beli di sisi syariat, makna jual beli di sisi istilah syarak, makna jual beli di sisi fiqh, makna jual beli di sisi fuqaha, makna jual beli di sisi agama. Tu yang kita nak bincang malam ni. Baik, dah 35 insyaAllah kita mula. Dah ada 35 orang, insyaAllah kita mula. Dan di akhir nanti kita akan jawab soalan semalam. Kita ada 2 soalan semalam. Mana soalan tadi? Kita ada 2 soalan. InsyaAllah kita akan jawab last. Selepas makna jual beli, kita akan jawab soalan. Okay. Kita akan jawab soalan. Last sekali ada 2 soalan. Kita akan jawab. Yang kalau soalan malam ni kita akan jawab besok. Okay, soalan malam ni kita akan jawab besok. Kalau ada soalan boleh tinggal dan di ruangan komen. Baik, kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqih, Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu mari sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan, peluang dan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama dalam siri kuliah online jual beli, siri ketiga. InsyaAllah malam ni pertemuan yang ketiga dalam kuliah online yang kita akan adakan sepanjang tempoh PKP sehingga 31 Mac ini, 31 hari bulan. Kita akan cuba adakan setiap malam, dan kita cuba kalau ada kesempatan untuk kita cover tajuk jual beli secara ringkas. Baik, sebagaimana kita sebut tadi, kita akan bincang malam ni ialah tajuk makna jual beli di sisi syariat. Makna jual beli di sisi syariat ini yang kita nak kena clear, yang kita nak kena tahu. Kenapa? Kerana kita terlibat setiap hari dalam urus niaga jual beli ataupun dalam transaksi jual beli, khususnya bagi lelaki. Sepanjang tempoh PKP ni, tempoh berkurun ini ataupun perintah kawalan pergerakan ini, hanyalah lelaki saja dibenarkan keluar. Lebih-lebih lelaki ini memang menjadi kewajipan kepada kita untuk belajar ilmu jual beli. Bukan saja lelaki sepanjang tempoh berkurun ni, sepanjang tempoh berada di rumah, stay at home ini, bukan saja kita kena kenal jenis-jenis barang yang kita nak beli, tapi kita kena tahu bagaimana cara transaksi kita, jual beli kita itu sah di sisi syarak. Tanggungjawab besar lelaki. Alhamdulillah, sebab tu kita cuba nak isi masa perluan ini, kesempatan kita diperintahkan berada di rumah ini, supaya kita ambil kesempatan untuk memahami jual beli. Kerana kita terlibat setiap hari. Ketua keluarga terutamanya, ketua keluarga kita terlibat setiap hari untuk melakukan aktiviti jual beli. Pastikan jual beli kita itu sah di sisi syarak dalam mazhab kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Orang perempuan bukan kata tak wajib. Orang perempuan ini kalau sepanjang tempoh berkurun ni dia tak banyak apply, dia tak banyak keluar. Cuma orang perempuan dia di rumah pun dia juga terlibat dengan transaksi jual beli online. Maka dia kena tahu juga. Dia kena tahu juga apa nama ini, bagaimana cara jual beli online yang sah di sisi mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kalau kata jual beli online itu tidak boleh di-apply dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, apakah akal alternatif yang kita boleh buat? Itu baik. Kita akan teruskan makna jual beli. Makna jual beli di sisi syariat. Jadi yang kita nak kena clear apabila kita sebut makna, kita sebut makna jual beli, makna solat, makna pinjam, makna gadai, makna apa nama ni sembahyang, kita kena dia merujuk kepada hakikat diri benda. Kita nak tahu apa diri jual beli yang sebenar. Sebab apa kita nak kena tahu, nak kena kenal diri jual beli yang sebenar? Sebab kita nak apply, kita nak beramal, kita nak buat supaya menepati dengan diri jual beli yang sebenar di sisi syariat. Itu yang panggil makna. Makna ni ma'uniya minal lafzi. Itu makna makna.
Kalau orang tanya makna, apa dia makna ni? Makna dia bahasa Arab. Orang Melayu pun dia panggil makna. Dia tidak ada terjemahan makna tu. Cuma orang Melayu kata makna apa? Definisi. Ta'rif pun dalam bahasa Arab juga. Makna pun bahasa Arab, ta'rif pun bahasa Arab. Jadi orang Melayu kita terjemah definisi, ataupun pengertian. Ma uniya minal lafzi, apa yang dikendaki dengan lafaz yang kita sebut, itu dipanggil diri. Apabila kita kata jual beli ni, apa dia? Jual beli itu bahasa syarak, kena faham dulu istilah. Jadi konsep pengajian kita, pengajian turah ni, setiap patah perkataan kita kena faham dulu. Jangan main sebut je, bahaya. Sebut jual beli, dia tak tahu apa jual beli, kena faham dulu. Yang kata jual beli itu apa dia? Maknanya diri jual beli. Apabila kita sebut jual beli itu, perkataan yang kita sebut tu kita nak kepada diri dia. Apa dia diri jual beli yang sebenar? Kalau kita sebut jual beli, mesti tergambar di minda kita. Yang tergambar di minda kita itulah dipanggil diri dia. Adapun sebutan di bibir itu dipanggil lafaz. Sebutan di bibir itu dipanggil lafaz, dipanggil ismun, dipanggil nama. Jual beli itu dipanggil ismun, dipanggil nama. Yang kita nak kenal ni bukan kita nak kenal nama dia. Yang kita nak kenalnya adalah hakikat diri dia. Macam orang solat lah. Bukan nak tahu, nak kenal perkataan solat itu, tapi kita nak kenal diri solat. Apabila kita kata lembu, kita bukan nak tahu sekadar sebutan lembu di bibir kita, tapi kita nak tahu rupa macam mana lembu tu, diri lembu tu, hakikat lembu tu. Tu dia panggil definisi. Hakikat lembu, zat lembu, zat tu dipanggil diri lembu, macam mana rupa dia. Apabila kita sebut lembu di bibir kita, tergambar di minda kita rupa dia. Kaki pak, apa yang sifat ciri dia, mengebuh. Kaki pak, semua kaki pak. Kerbau kaki pak, kambing kaki pak, arnak kaki pak, ayam kaki dua. Tapi yang membezakan mengebuh, keluar ciri lain. Begitu juga apabila kita sebut jual beli, kena terbayang di minda kita apa dia jual beli. Itu bagi clear dulu sebutan. Sebutan tu bagi clear dulu. Baik, settle. Jadi jual beli ni, hakikat jual beli, diri jual beli ni, yang kita nak faham dari sudut syarak. Semalam kita bahas dari sudut bahasa Arab. Orang Arab ni apabila sebut baik, apabila sebut jual beli, maka dia merujuk kepada pertukaran sesuatu dengan sesuatu lain secara umum. Tukar apa pun umum, maka orang Arab guna jual beli. Tukar barang, sama ada barang tu bukan barang yang najis ataupun tukar najis, dia panggil tukar juga. Orang Arab panggil tukar juga. Dia duduk. Dia pun nak mengaji dia pun. Itu jual beli dari sudut bahasa Arab. Terlalu umum. Maka malam ni kita nak kecilkan skop perbahasan kita, merujuk kepada istilah, penggunaan istilah dalam agama kita. Dia lebih kecil, dia lebih fokus, dia lebih spesifik kepada benda yang tertentu saja. Baik, kita nak bahas yang kata jual beli di sisi syarak ni, dia tidak terbuka, dia tidak terlampau umum. Kalau jual beli bahasa umum, asalkan tukar saja benda dengan benda, dia panggil jual beli lah. Tukar najis dengan duit, dia panggil jual beli juga di sisi bahasa. Tapi kita dalam syarak mazhab Imam Syafi'i tidak. Maka kita nak bahas yang kata makna jual beli menurut syariat, menurut istilah kita ialah, kita bagi bahasa Arab dulu, kemudian kita terjemah. Pertama kita bagi makna di dalam bahasa Arab, yang kedua kita akan terjemah, yang ketiganya kita akan huraian terjemahan tersebut, kita akan hurai, baru kita faham. Kemudian kita buat kesimpulan. Sebut saja jual beli mesti tergambar di minda kita apa yang kita nak tergambar. Itu paling penting. Kalau sebut jual beli tak tergambar apa lagi, maka tak lepas lagi lah. Tak kenal lagi. Dia kata jual beli. Apabila tak kenal jual beli, bahaya. Ketika kita nak bertukar barang, nak beli barang tu, kita tak care. Kita tak akan fokus. Kita tak akan cakna. Kita main tukar saja. Ini bahaya. Itu kita kena beri perhatian, alert tentang diri jual beli yang sebenar. Apabila kita nak melakukan pertukaran barang, maka kita mesti berada di atas kerangka jual beli. Kita kena jaga.
Baik, pertama di dalam bahasa Arab, yang kedua terjemahan, yang ketiga huraian kita nak sebut. Dan yang last kali kita nak buat kesimpulan, conclusion. Baik, makna dalam bahasa Arab apa dia ingat? Aisyah, ingat? Makna jual beli dalam bahasa Arab. Biasa kita sebut dua, tapi oleh kerana masa singkat, kita nak buat kuliah online ni lebih kepada review saja, lebih kepada ulangan saja. Jadi kita akan bagi satu takrif saja. Yang nak detail kita akan bincang dalam kelas lah, kelas yang sebenar. Kita detailkan. Dia ada dua, biasa kita bagi kalau dalam kelas-kelas di surah-surah di masjid tu kita bagi dua tarikh. Tarikh yang pertama tarikh yang ringkas, tarikh kedua tarikh yang detail. Dan dua tarikh ini boleh dilihat dalam kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab antara yang biasa kita ambil ialah kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, dan syarah I'anatul Talibin, kitab Fathul Qarib, Bajuri, syarah Bajuri, dan kitab yang ketiganya ialah kitab Syahrir Tarqawi, Tahrir Syarqawi, ataupun Syarqawi ala Tahrir bagi Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu antara kitab rujukan yang top, yang biasa digunakan oleh tuan guru kita, tuan guru Jici, tuan guru Umar Abdul Razak, banyak menggunakan kitab-kitab rujukan tersebut. Baik, kita ambil satu tarikh saja malam ni, tarikh yang lebih detail. Tarikh ringkas tu lain kali. Tarikh yang detail ni dalam bahasa Arab ialah aqdun mu'awadatin maliyatin yufidu milka ainin aw manfaatin ala dawami. Baik, ulang sekali lagi. Siapa ingat ulang? Betul. Aqdun mu'awadatin okey, maliyatin yufika ainin. Okey, tarikh dia pertama kita nak sebut malam ni tarikh ataupun makna lah, tarikh. Yang kedua makna, yang kedua terjemahan, ketiganya ialah huraian. Baik, kenapa tak dalam video? Kenapa punggung? Tadi yang punggung. Baik, tarikh jual beli, terjemahan dan huraian. Yang paling penting ni. Baik, tarikh dalam bahasa Arab aqdun. Aqdun mu'awadatin mu'awadatin maliyatin. Aqdun mu'awadatin maliyatin. Okey, lagi apa ni? Yufi Lagi milka ainin atau maliyat au manfaatin ala dawa. Baik, ini antara apa dalam video? Jelas? Okey. Aqdun mu'awadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala dawam. Ini antara boleh dilihat dalam hasyiah kitab, antaranya hasyiah kitab I'anatul Talibin. Cuma di dalam I'anatul Talibin dia sebut aqdun mu'awadatin maliyatin yaqtadi. Yufidu dia tak guna lafaz yufidu. Maliyah dia guna mahdah. Yufidu milka aini. Aqdun mu'awadatin mahdah. Tapi kita guna dalam hasyiah lain dia guna maliyatin. Yufidu milka ainin atau manfaatin ala dawan. Ini antara ta'rif yang dibahaskan oleh para ulama di dalam hasyiah. Kalau ta'rif di dalam matan diringkas. Ta'rif dalam matan dia menggunakan ayat muqabalatun malin bimalin ala wajhin makhsusin. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau dalam kitab
Tahrir Syarqawi dia guna muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Itu dalam kitab Syekh Zakaria Al-Ansari. Baik, kita ambil yang lebih detail. Kenapa kita sebut yang ni lengkap, merangkumi semua rukun jual beli. Itu dia katakan lengkap. Tahrir ini lengkap merangkumi rukun jual beli. Kalau tak sempurna rukun jual beli, maka tiada sempurna diri jual beli. Diri jual beli, hakikat jual beli, diri jual beli, zat jual beli, mesti sempurna juzuk jual beli. Mesti sempurna juzuk jual beli. Maka juzuk jual beli itu dipanggil rukun jual beli. Rukun jual beli dipanggil juzuk jual beli. Satu rukun, satu juzuk daripada diri jual beli. Rukun kedua, satu juzuk daripada diri jual beli. Nak dinamakan jual beli, mesti sempurna semua rukun jual beli. Maka nak menyempurnakan semua rukun jual beli, ulama mengemukakan ta'rif ni. Ta'rif ni, dalam ta'rif ini dia mengeluarkan, kita akan keluarkan ada 5 rukun jual beli yang berada di dalam ta'rif ini, dalam ta'rif. Baik, settle. Dia punya ta'rif dalam bahasa Arab. Baik, terjemahan dia. Aqdun mu'awadatin. Apa terjemahan dia? Aqdun mu'awadatin. Terjemah dulu. Dia duduk ya. Baik, terjemahan dia. Akad. Adik duduk ambil tu. Tadi dia ditepus ni. Rabu habis. Baik, terjemahan dia. Ready, Aisyah nak terjemah? Ingat tak terjemah dia? Tahu ni dia tulis. Dia tulis tak? Baik, terjemah dia. Aqdun mu'awadatin. Aqdun mu'awadatin. Akad mu'awadatin, pertukaran. Terjemahan dia, akad pertukaran. Akad pertukaran. Kalau nak terjemah satu persatu yang dalam ni, kita terjemah satu persatu dulu. Kemudian kita akan detailkan. Kalau terjemah satu persatu dia tak cukup rukun. Kita kena takdir rukun tu. Baik, terjemah rika, satu akad pertukaran. Satu akad pertukaran. Harta dengan harta yang lain, maliyatin. Akad pertukaran harta dengan harta yang lain. Bertujuan yufidu milka ainin. Yufid yaqtadi. Yaqtadi ni membawa. Yufid tu memberi faedah. Yufidu milka ainin, bertujuan untuk perpindahan milik. Tu. Bertujuan untuk perpindahan milik. Milik apa? Ni, milik harta. Yufidu milka ainin, bertujuan untuk perpindahan milik harta ataupun milik diri harta ataupun perpindahan milik manfaat secara berkekalan. Itu terjemah ringkas. Sekejap lagi kita akan terjemah yang detail. Terjemah ringkas dulu dasarkan apa nama ini, makna ni. Akad pertukaran harta dengan harta yang lain bertujuan untuk perpindahan milik harta ataupun milik diri harta. Ini maksud diri. Perpindahan milik diri harta ataupun perpindahan manfaat harta secara berkekalan. Bukan secara sementara. Sementara dipanggil pinjam. Tu. Alat dawan ni dia nak mengeluarkan akad pinjam, tak termasuk dalam akad jual beli. Kalaulah manfaat itu manfaat yang tidak berkekalan, manfaat sementara, tu dia panggil akad sewa. Dan kalau manfaat itu manfaat yang tak berkekalan juga,
secara percuma kita bagi kepada dia, maka dia panggil akad. Akad apa dia? Akad pinjam. Ini dia mengeluarkan akad pinjam dalam takrif ni. Alat dawan dia masukkan. Baik, itu yang ringkas dia. Terjemahan ringkas dia boleh, insya terjemah ringkas. Kemudian kita akan terjemah yang detail. Terjemah yang detail merakumi rukun. Terjemah detail merakumi rukun. Kita terjemah dulu, kemudian kita hurai. Boleh? Yes. Baik, terjemahan yang detail. Akad aqdun muawadatin. Aqdun muawadatin ini akad pertukaran milik. Tu. Muawadah. Dia panggil akad pertukaran milik. Akad pertukaran milik. Dia panggil aqdun muawadah. Akad pertukaran milik yang kita kena takdir dia. Milik tu antara penjual dan pembeli. Tu dia kena takdir. Bai' wal mushtari. Fa'il dia. Maf'ul dia maliyah. Baik. Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Maliyatin akan harta dengan harta yang lain. Yufidu milka ainin, bertujuan untuk perpindahan milik diri harta atau perpindahan milik manfaat harta secara berkekalan. Settle. Baik. Baik, kita hurai satu persatu. Yang kata jual beli ni secara ringkas, yang kata jual beli secara ringkas, akad. Dia kena ada akad. Yang kita nak hurai ada 3 benda di sini. 3 benda. Milka aini, milik ain, manfaat, yang ni biar. Jadi kita fokus pada ni 3. Pertama, aqdun. Yang kedua, muawadah. Yang ketiga, maliyah. 3 benda. Yang kata jual beli ni akad. Mesti ada akad. Akad apa dia? Akad pertukaran milik. Pertukaran milik apa dia? Pertukaran milik benda, maliyah harta. 3 benda. Ni kita nak hurai. Ni huraian penting. Jangan ngajar kuat-kuat sangat. Dia pun nak ngajar juga. Oh, siap katuk lah. Baik. Pertamanya akad. Sengih. Pertama akad. Dia kena faham satu persatu. Dalam mazhab Syafi'i dia detail. Jual beli menurut mazhab Syafi'i lebih detail daripada mazhab Maliki dan Hanafi dan Hanbali. Lebih detail. Antara pendetailan dia ni, akad dengan harta. Ini membezakan mazhab-mazhab lain. Mazhab kita lebih detail, dia ambil berat soal pertama akad. Yang keduanya maliyah, kategori harta, definisi harta, syarat-syarat harta ataupun ciri harta menurut mazhab Syafi'i dia lebih detail daripada mazhab lain. Dia lebih ketat daripada mazhab lain. Maliki, Hanafi dia terlalu longgar. Banyak najis pun di sisi Maliki dikategorikan harta. Benda yang tidak ada nilai di sisi Syafi'i, di sisi Hanafi ada nilai. Itu dia beza. Sebab tu kita nak fokus mazhab kita Syafi'i dulu. Mazhab kita Syafi'i. Baik. Kita tengok uraian. Pertama, kita nak detailkan satu persatu. Kalau ada pun makna yang ringkas kita dah faham. Makna ringkas ni, jual beli ni merujuk pada apa? Baik, sebelum kita detail, kita sebut yang ringkas dulu. Supaya kita ada kerangka dalam minda kita. Sebelum kita detailkan, ada 3 benda yang kita nak detail. Akad apa dia, muawadah apa dia, maliyah ni apa dia. Kita nak detail 3 benda ni. Sebelum kita nak detail 3 benda, kita sebut secara ringkas dulu. Bagi ada gambaran dalam minda kita, apa dia jual beli. Sebelum kita detailkan. Yang kata jual beli ni, dia merujuk kepada akad
tukar menukar. Akad tukar menukar, apa dia? Harta dengan harta yang lain. Itu ringkas. Tanpa detailkan akad orang yang nak menakad tu macam mana ciri dia, biar dulu. Harta benda tu ciri yang macam mana, biar dulu. Ringkas dulu kita faham. Yang kata akad jual beli ni ialah akad, kena ada akad. Apa dia akad? Sekejap lagi kita faham. Akad tukar harta dengan harta yang lain. Itu dipanggil jual beli. Bahasa ringkas lagi apabila kata jual beli tu apa? Tukar menukar. Aku tukar kereta aku dengan keretamu. Tu jual beli. Tu paling kita nak alih bahasa kepada bahasa Melayu. Kita jangan biasa dengan orang ini dah hilang dah syariat jual beli ni. Bagi dia tukar tu bukan jual beli. Jual beli lain, tukar lain. Tukar tu bahasa syarak, bahasa kita. Jual beli tu nama di dalam syarak. Tukar tu makna dalam bahasa Melayu. Tu tukar tu makna jual beli dalam bahasa Melayu. Kalau kata jual beli tu apa dia? Jual beli tu nama. Makna dia apa? Makna dia tukar. Aku tukar nasi, kita tukar nasi mu dengan nasi aku. Tu panggil jual beli nasi kita dengan nasi kawan kita. Tukar air aku dengan airmu boleh? Boleh. Berhati-hati. Ada tukar yang sah, ada tukar yang tidak sah. Tukar yang tidak sah tidak menepati barang yang barang. Ada barang yang tidak boleh ditukar. Syarak tak benarkan tukar. Kalau tukar menyebabkan akad tu akad fasidah, akad yang haram. Kenapa? Kerana membawa kepada riba dalam bab jual beli. Kita akan bahas dalam bab riba. Dan kita dah bahas. Sekarang ni ada 3 tempat kuliah kita duk bincang bab riba. Bab riba dalam jual beli. Riba hutan. Dah ada setengah tempat yang dah khatam riba hutan. Ada soalan-soalan kawan-kawan kita tanya berkaitan dengan loan, berkaitan pinjaman. Kita boleh tengok rekod ataupun rakaman-rakaman dalam tajuk riba hutang. Ada soalan semalam tanya berkaitan dengan pinjaman peribadi dan pinjaman kereta, pinjaman perumahan. Boleh tengok dalam bab riba hutang. Baik. Settle. Apabila kita kata jual beli, apa dia? Ringkas dia tukar menukar. Tukar saluklah motor baik ni. Panas ni. Air panas. Kau rubah dia nak mengajar juga dia pun. Adik dia mengajar tu, ujung tu. Mengajar ujung tu. Naik panas. Sekejap dia. Baik, kereta. Aisyah, kalau jual beli dalam bahasa ringkas bahasa Melayu apa dia? Tukar menukar. Contoh, Baba nak tukar dengan Aisyah duit RM5 dengan RM1, RM5. Awak panggil apa tu? Awak panggil apa? Panggil tukar lah. Yang panggil tukar, tahu tukar dalam bahasa syarak panggil apa dia? Jual beli. Maknanya jual beli duit. Jual beli duit dalam mazhab Syafi'i. Adakah riba? Itu kita dah bahas dalam bab riba. Qaul mu'tamad tidak riba kerana tidak menjadi ilah riba. Duit fulus bukan item ribawi. Qaul mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Baik, settle. Kita nak detailkan. Ni kita detailkan. Yang kata akad tukar menukar harta dengan harta, tu tak cukup rukun lagi. Tak cukup rukun. Kita detailkan supaya cukup rukun jual beli. Apabila kita sebut jual beli, kita nak terbayang dalam minda kita, jangan saja terbayang tukar menukar. Itu ringkas. Tukar harta dengan harta tu ringkas. Kita nak terbayang dia perfect. 5 rukun, 6 rukun. Biar terbayang tukar ni akad, kena ada akad. Pertukaran antara penjual dengan pembeli yang berpaksikan kepada lafaz ijab dan qabul. Tu lengkap dia punya rukun jual beli. Baik, kita nak keluarkan rukun jual beli yang ada 5 dalam ni. Mana? Tengok akad. Apa dia akad makna pertama? Pertama, akad. Apa makna akad? Ni yang kita sebut tadi, di mana kita nak keluarkan ada 3 item ini, kita nak keluarkan 2 ada 6 ataupun 5 rukun jual beli. Di mana rukun jual beli ni berada dalam 3 item ni? Kita nak keluarkan rukun jual beli supaya
Tarikh kita ni perfect, merujuk kepada rukun jual beli. Baik, yang kata akad tu apa dia? Akad ni bahasa kita, akad bahasa Arab, akad bahasa ini disebut kontrak. Dalam keuangan kontemporari, muamalah kontemporari, bahasa semasa kita panggil kontrak. Baik, akad. Apa dia akad ini? Tidak. Baik, apa dia akad? Yang kita kata akad ni ataupun kontrak. Akad pada bahasa ni dia panggil rabtun bainal aqidaini. Yang kata akad ni rabtun bainal aqidaini. Nak disebut akad, akad ni apa dia? Ikatan antara dua orang yang berakad. Akdu ni ikatan. Ikatan antara dua orang yang berakad. Iaitu apa dia dua orang yang berakad ini? Min janibil ba'i wal mushtari. Ataupun yang kita panggil dua orang yang berakad ni kena pada siapa? Iaitu antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli. Baik. Kita ulang sekali lagi. Akadnya apa dia? Akad ni ialah ikatan antara dua orang yang berakad, iaitu antara penjual dan pembeli. Settle satu. Keluarlah dalam akdum ni, keluarlah rukun yang pertama, akid. Tengok rukun, kita keluarkan rukun. Kita nak keluarkan rukun jual beli. Rukun baik. Pertama keluarlah akid. Akid ni apa dia? Iaitu dua orang yang berakad. Kita padan yang ni mana penyak pemandang? Kita padan yufidu milka aini. Abang tu dia. Ni au ni. Tu dia. Yufidu milka aini. Kita nak padan. Orang lain yang kawan-kawan kita yang ikut online dah boleh tulis. Ada tu Bayuk tolong tulis. Baik. Bayuk dah tulis detail. Adik jangan tepuh ni. Nak pergi dulu. Bagi kat dia dulu. Nak lihat juga. Nah, ni tak boleh adik tadi. Ni tak boleh. Ambil kacik ambil ni. Kacik bagi. Baik. Satu akad. Akad ni apa dia? Kita ulang sekali lagi. Sebelum lahir ada satu lagi ni. Ni satu akid lahir dah. Satu akad, satu rukun. Rukun jual beli. Pertama, akid, iaitu orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Akad kontrak ni, akad ataupun kontrak ni kita sebut tadi ialah ikatan. Ni sebut ialah ikatan antara dua orang yang berakad ataupun direct terus antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Baik. Nak jadi ikat ni antara dua orang ni, nak terikat ni mesti dia ada pengikat dia, benda yang diikat mesti ada. Apa dia? Ikatan ini, ikatan antara penjual dan pembeli ni, apa yang mengikat mereka? Yang boleh jadi ikat, ya dua. Dua ni syarat untuk jadi pengikat mesti ada dua. Penjual dan pembeli. Mesti ada pengikat mereka berdua ni. Apa dia pengikat? Berdasarkan kepada persepahaman dan persetujuan, iaitu lafaz ijab dan qabul. Tu. Jadi ikat antara penjual dan pembeli ni, apa yang mengikat mereka berdua ni? Yang mengikat mereka berdua ni apa? Sudah tentunya yang menjadi ikatan mereka berdua ni ialah lafaz ijab dan qabul. Patut pendetailan dia apa dia? Dipanggil ikatan antara penjual dan pembeli ni berdasarkan persepahaman
berdasarkan persepahaman ataupun persetujuan, lafaz. Baik, kita ulang sekali yang detail. Kita ulang detail dulu, baru kita bagi rekap. Jadi, tengok, ikatan antara penjual dan pembeli. Ikatan ini yang mengikat mereka ni apa? Lafaz. Ini lengkap. Lafaz, ijab dan qabul. Baik, lafaz ijab dan qabul ini yang menjadi akdun, yang mengikat mereka. Yang kita panggil ikat tu, orang yang nak mengikat ni penjual dan pembeli. Ikatan diikat oleh apa? Lafaz ijab dan qabul. Maka kita gabungkan kedua ni. Jadi sebab itulah ijab dan qabul ni, lafaz ijab dan qabul ni dia panggil lafaz apa dia? Kita tak nak terjemah ijab apa dia, qabul apa. Nanti dalam tajuk khusus dia ada makna ijab apa, qabul apa ni akan datang. Baik, ini kita ringkas dulu. Baik, ikatan antara penjual dan pembeli ni diikat oleh lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul ni lafaz apa dia? Dipanggil persetujuan. Lafaz yang menunjukkan persetujuan, persepahaman antara penjual dan pembeli. Sekejap lagi kita akan detailkan. Kita akan sambung dua ni, macam mana cara nak detailkan. Ikatan antara penjual dan pembeli ni diikat dengan lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul lah orang panggil lafaz yang menunjukkan persetujuan, persepahaman antara penjual dan pembeli. Kalau tak persepahaman mereka, orang tak panggil terikat. Apa maksud persepahaman dan persetujuan ijab qabul? Makna dia, penjual pun nak kepada ijab jual beli, pembeli pun nak kepada jual beli. Tu dia panggil ikat. Tu dia panggil lafaz ijab qabul ni lafaz yang menunjukkan persepahaman dan persetujuan mereka berdua nak pilih akad apa. Jadi tanda mereka ni nak pilih lafaz akad tu akad apa? Tanda di mana? Tanda di ijab qabul. Tanda di ijab qabul. Ijab qabul tanda dia. Contoh macam mana? Contoh penjual. Penjual dia nak pilih jual beli, tetapi pembeli ni dia tak nak pilih jual beli, dia nak pilih akad lain. Maka itu tidak panggil akad, kerana tak persepahaman mereka berdua, tak berlaku persetujuan mereka berdua, maka tidak dinamakan akad. Akad ni dia kena ikatan, nak dinamakan ikatan nak dinama ikatan ni mesti ciri dia ada penjual, ada pembeli. Mesti ciri yang kedua, lafaz ijab dan qabul tu lafaz yang sama, lafaz yang menunjukkan persepahaman, persetujuan mereka berdua, sama-sama nak pilih lafaz yang sama. Pembeli kata apa? Penjual kata apa? Saya jual apa nama ni, barang ini, beras ini dengan harga RM50. Lalu pembeli pun jawab saya beli. Maknanya pembeli ni setuju untuk beli, untuk menggunakan lafaz jual dan lafaz beli. Itu dipanggil ikatan. Tapi kalaulah walaupun penjual dan pembeli itu ada, dua orang yang nak ikat, tetapi pengikat itu tak sama, maka tak dinamakan ikatan. Contoh macam mana? Contoh penjual ni dia nak jual, tapi pembeli dia tak nak beli, dia nak guna akad lain. Maka tak dinamakan ikatan. Macam mana contoh? Contoh dia, sebab tu lafaz dalam ikat, dalam jual beli ni, di antara penjual dan pembeli dia kena sama. Sama-sama setuju nak guna akad apa. Dia kena tahu, kita ni barang yang duduk depan kita ni kita nak pindah milik. Akad apa yang kita nak guna? Kena sama-sama persetujuan bersama. Maka nak tanda persetujuan itulah dinamakan ijab dan qabul. Kerana setuju tu benda yang tersembunyi dalam hati manusia. Dia panggil amrun khafiyun. Satu benda yang khafi, yang tersembunyi dalam hati manusia, maka mesti dizahirkan. Ada zahir dengan lafaz. Lafaz apa? Lafaz yang nama dia ijab belah penjual, yang nama dia qabul belah pembeli. Contoh dia, dan lafaz kedua-dua ni kena sama. Pembeli dengan penjual kena sama persepahaman dan persetujuan untuk pilih akad apa. Contoh kalau tak sama,
tak sah, tidak nama akad, tak dinamakan akdum. Penjual kita pergi nak beli baju tai ayam, baju tai lembu, baju organik, baju apa pun tak kisahlah. Penjual kata, ni satu paket ni, satu beg ni harga dia RM5. Dan pembeli dia tahu, pembeli dia mengaji. Bak jual beli, baju tak dijual. Baju tidak dibenarkan oleh syarak untuk pindah milik. Hanya dibenarkan oleh syarak untuk alih kuasa, untuk pindah kuasa mengurus saja. Syarat tak benar ke milik. Kenapa tak benar milik? Kerana dia benda yang tak suci, benda najis. Pembeli tahu, sebab pembeli dia tahu bak jual beli, tetapi penjual dia tak tahu. Dia tak tahu syarat sah jual beli, lalu dia nak jual. Maka pembeli ni dia tak nak beli. Boleh ke tidak tukar? Maka tidak sah, tidak dinamakan akad. Penjual kata, saya jualah baju ni dengan harga RM5. Maka pembeli ni dia tak nak guna beli. Maka apabila dia tak nak guna beli, dia nak guna naqlul yad, sedangkan penjual kata saya jual, maka tak sah. Dia kena sama. Apabila pembeli nak pilih akad naqlul yad, akad pindah kuasa, maka penjual juga kena pilih pindah kuasa. Sama-sama. Sama-sama. Tu dia panggil akad. Baik, settle. Bagaimana cara kita sambungkan dua ni? Macam mana cara kita nak detailkan? Kita nak terjemuh bagi cantik gabungan ikatan antara penjual dan pembeli, lafaz ijab qabul. Gabungkan. Baik. Kita gabungkan. Kita ulang sekali lagi terjemahan dengan menggabungkan dua ciri akad ini. Yang dinamakan akad ini, kena ingat, yang dinamakan akad, kita padan, dan kita sekejap lagi kita akan sebut detail secara nak gabungkan dua ciri. Kita sebut ciri nikah dulu, kemudian kita akan sambungkan ayat yang cantik. Macam mana? Akad ni dia kena ada, nak dinamakan akad kena ada dua ciri. Pertama, kena ada apa tadi? Akilun. Dua orang yang berakad, iaitu bai' Mushtari wal mushtari. Bai' dan pembeli, wal mushtari. Baik. Akid ni orang yang berakad. Orang berakad ni keluar dua, penjual, pembeli. Penjual, pembeli. Baik. Nak dinamakan akad yang keduanya, ciri yang kedua apa dia? lafaz Kena ada lafaz ijab qabul. sirah. Baik, sirah ni dia merujuk kepada dua, ijab dan qabul. dan qabul. Baik, dua ciri. Akad dan sirah. Baik, akad ini lahir dua. Nak dinamakan ikatan, mesti dia ada bai' wa mushtari, dan tak dinamakan ikatan, mesti ada persepahaman dan persetujuan dengan lafaz. Tanda persetujuan, tanda persepahaman, mesti ada lafaz ijab dan lafaz qabul. Baik, kita nak susun ayat bagi cantik. Macam mana tak terjemahan susun ayat bagi cantik? Kita ulang balik. Baik, ikatan. Yang ini untuk ayat yang cantik. Ikatan. Awak kalau dia tu. Ayat yang lengkap. Kita guna ayat yang lengkap. Baik, ikatan antara penjual dan pembeli. Direct. Berdasarkan persetujuan benda yang dijual dan harga yang dijual antara dua pihak dengan lafaz ijab dan qabul. Settle. Tu ayat yang detail. Ayat yang lengkap. Yang kita ayat ni menggabungkan dua ni. Ayat tu kita gabungkan dua. Baik, sempat tadi. Ulang. Abayo tulis. Bagus. Boleh membantu orang lain. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang detail. Baik, yang kata akdum. Akdum ni apa?
ikatan antara dua orang yang berakad. Ikatan antara pembeli dan penjual. Ikatan antara penjual dan pembeli. Bolehlah tukar ke mana pun. Ikatan antara penjual dan pembeli berdasarkan persetujuan benda yang dijual dan harga yang dijual antara dua pihak dengan lafaz ijab dan qabul. Itu ikatan. Itu aqdun. Dan dalam muawadah ni pertukaran. Muawadah ni kita tak detailkan macam ni lah. Kalau kita nak detailkan semua, kita nak ikatan tu sekejap lagi tambah je lah pertukaran ni. Tadi kita bagi akad saja. Ikatan tu ikatan antara penjual dan pembeli. Kita nak bagi faham akad saja. Adapun pertukaran ni sekejap lagi tambah sendirilah. Ikatan pertukaran. Tu. Ni kita faham ikatan dulu. Ikat tu ikat apa? Ikatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan persetujuan. Ikat tu penjual dan pembeli je. Baik, nak nama tu kena terikat dengan apa? Terikat dengan persetujuan. Berdasarkan persetujuan benda yang dijual tu dan harga yang dijual tu, harga tu, benda yang dijual dan harga yang nak ditukarkan tu bukan harga dijual, harga dia tak jual, benda yang dijual dan harga antara dua pihak dengan lafaz ijab dan qabul. Poin dia dua ni, aqid dan sirah, ijab qabul. Nanti risau lagi. Settle. Baik, yang kedua kita nak jelas muawadah. Ini penting juga, muawadah, settle akad. Baik. Sebab itulah sebelum kita muawadah, dan muawadah. Sebelum muawadah, jangan ni adik. Adik main di sana. Ni adik main bola. Main kurah. Dia ambil kurah. Okey. Settle aqdun. Yang kedua muawadah. Berapa dah? 10 Sejam 53 minit. Sudah sejam dah? Lagi 7 minit lagi sejam. Dah sejam dah? 7 minit lagi sejam. Dia muawadah ni kita habiskan dulu. Esoklah muawadah. Sampai esok muawadah. Kita tanya kawan-kawan kita dalam online. Muawadah ni nak sambung malam ni atau esok? Esok. 1 jam ni. Esok. Kita yang komen siapa yang setuju esok. Ni bawa akak pun ni, akak pun. Tapi kita santai-santai lah. Tak payah duk rushing, tak payah kejar sangat. Modul kita tak sempat khatam jual beli, kita sambung lain kali dalam kelas. Ini sebenarnya lebih kepada motivasi saja. So puan-puan kita ada ada manfaat. Boleh ambil sempena cuti. Baik, settle. Kita jelas sini dulu aqdun, kesimpulan aqdun. Baik, nak dinamakan akad ni mesti ada bai' dan ada mushtari. Ada bai', mushtari, mesti ada ijab dan qabul. Di sini dah 2 rukun. Kita perlukan 1 rukun saja lagi, 3 besok. Ketiga, muawadatin. Dia ada mabi' benda. Muawadah ni apa dia? Muawadatin maliyatin ni. Dua-dua ni iaitu mabi' benda, barang yang kita nak tukar, dan saman, price ataupun harga yang kita nak jadikan pertukaran. Baik, kita buat kesimpulan. Baik, esok boleh Bayut cadang besok. Amri teruskan. Puan Nur Atikah insya-Allah saya turut saja. Baik, kita settle yang ni dulu. Kita nak jawab soalan sebab ada soalan kawan kita tanya semalam. Kita siapkan akad ni dulu. Yang penting mazhab Syafi'i yang ni settle mazhab akad. Yang ni besok kita
besok. Kalau turun malam ni dia hilang fokus sebab dah lewat dah. Lebih sejam hilang fokus. Kita target kita punya kelas kita bila apa? Oh 1 jam. Ijab dan qabul. Baik, dalam akad ni dia lahir 2 rukun ataupun 4. Kalau dari sudut angle umum, ni kategori kita panggil 2. Akid detail 2, sirah detail 2. Besok pula ma'qud dan alaih, benda yang diakad 2. Maknanya total 6. Sebab itulah rukun jual beli, detailnya ada 6, rekahnya ada 3, pertengahannya ada 5. 6, 5, 3. Semuanya betul. Kalau tanya rukun jual beli ada berapa? 3, betul. Tapi dihurai keluar 5. Dihurai keluar 6. Betul. Baik. Kesimpulan 3 ni nak dinamakan akad dan mazhab Imam Syafi'i, nak dinamakan akad dan jual beli kena ada akad. Jual beli dia kena ada akad, pertukaran. Pertukaran harta, besok harta macam mana? Besok kita nak fokus harta. Besok ni kita nak fokus benda, harta yang kita tukar besok. Kita nak settle dulu malam ni, kesimpulan malam ni akad. Sebut kata akad kena ada 2 ciri. Orang yang berakad dan lafaz ijab qabul, ikatan. Mesti ada orang yang berakad, mesti ada benda yang mengikat. Apa dia benda yang mengikat itu? Lafaz ijab dan qabul. Karena lafaz ijab dan qabul ini persetujuan, lafaz yang menunjuk kata persetujuan dan atas lafaz persepahaman. Baik. Kena lengkap. Kesimpulan nak nama jual beli kena lengkap, kena ada bai', kena ada penjual, kena ada pembeli, kena ada ijab, kena ada qabul, dan besoknya kena ada benda yang kita nak tukar, dan kena ada price dulu. Duit besok. Kalaulah ni kita nak isu dipanggil study case. Jadi study case kita ni, kesimpulan ni lebih kepada study case. Study case kita, practical kita di lapangan kita, kalaulah ada situasi yang kita nak tukar barang itu, barang itu tak cukup rukun, tak dinamakan akad. Mana contoh, ada barang, ya, kita ada duit nak tukar, price ada, ya, baik ada kita, pembeli ada, kita pembeli ada, tetapi penjualnya tidak ada. Dawak pun tak ada. Kata penjual, dawak pun tak ada. Tak hilang dah dawak. Dia tak seperti awal. Zaman darurat ni macam mana nak keluar beli ni? Dawak tak ada. Kita sepatutnya kita ada mikrofon. Oleh kerana zaman kedai tutup, nak keluar pun keluar tu boleh lah, sambil beli barang keperluan. Cuma tak ada kedai buka untuk beli bateri mini mikrofon kita. Kita ada mikrofon, awak ada sponsor mikrofon, tapi bateri tak ada. Tu kita harap suara ni okeylah, boleh dengar. Kalaulah sambung balik, kalau penjual tidak ada, pembeli ada, barang ada, price ada, saman ada, adakah kita boleh akad jual beli? Boleh tak, Allah? Contoh macam mana contoh? Contohnya jual beli di mesin. Contoh jual beli di mesin. Barang ada yang kita nak air dalam mesin tu, ada air. Kita nak tukar, tengok air apa dia biasanya? Sprite. Air orange ke air apa ke tak kira. Sekarang ni ada hot coffee. Tak? Kopi panas. Ada kopi panas dalam ni. Kopi panas ada, teh panas ada, teh oben ada, teh OI ada dalam ni, mi ada. Mesin jual mi ada dalam ni. Mesin jual mi segera pergi hospital. Hospital Ampan ada. Hospital Kota Baru ada. Kita pergi ada jual mi, ada nasi lemak jual dengan mesin kan. Kalau tak pandai tak boleh. Dalam sistem syariat Islam, kalau tak pandai untuk berurus niaga dengan mesin, nak guna akad apa, maka tak boleh berjual beli. Kena mengaji dulu. Jangan tukar dulu, kau mengaji. Kena mengaji dulu supaya nasi lemak yang kita nak ambil dalam mesin tu sah. Apabila sah, kita boleh milik. Apabila kita boleh milik, kita boleh tasarruf. Kita boleh makan, kita boleh bagi pada kawan kita, bagi pada anak-anak kita. Maka jual beli dengan mesin tak boleh nak akad jual beli. Tak boleh nak akad jual beli. Tak akad, tak menepati ciri akad. Kerana ciri akad kena ada bai' dan mushtari. Bai' tidak ada, penjual tidak ada, mesin tak boleh nak jual. Dia mesin saja. Mana ada penjual? Tak ada. Penjualnya dia letak, kamu dia balik rumah dia.
Hanya sistem saja. Dia create sistem. Maka kita nak penjual. Itu mazhab Syafi'i dia kata. Pembeli ada. Ya. Harga ada. Ya, duit kita. Barang ada. Ya, barang ada. Tapi penjual tidak ada. Dan yang kedua, ijab tidak ada. Qabul ada kita. Kita boleh qabul. Kita boleh kata saya beli nasi lemak ni dengan mesin harga dia RM2. Kita nak kata mesin nak jawab. Mana ada mesin jawab? Mesin dia jawab gedebung. Kita masuk koin, masuk duit RM1, tekan air, gedebung turun. Dia tak jawab, aku jual, tak jawab. Kalau dia record suara pun, voice recorder, tak boleh pakai. Kalau itu suara, dia nak orang. Baik orang, bukan mesin, bukan suara. Lafaz ijab qabul, ijab tak ada. Maka tak cukup rukun, tak boleh jual beli dengan mesin. Maka akad apa? Kita guna akad lain. InsyaAllah akad-akad itu kita akan bahas di akhir. Selepas kita dah tahu rukun jual beli, kita akan bahas di akhir. Maka jual beli dengan mesin itu, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh beramal dengan akad jual beli yang sebenar. Maka kita guna akad hebah bisawabin dalam mazhab Syafi'i. Cara hebah bisawabin insyaAllah kita akan sebut lain kali. Selepas kita dah tahu dulu. Begitu juga jual beli online. Cuba tengok cek jual beli online. Kita ni nak apa saja nak jual, nak apply dalam bab jual beli, inilah dia kerangka dia. Inilah dia kayu ukur. Kita ukur adakah cukup rukun menurut qaul mu'tamad. Cukup ke tidak rukun? Jual beli online macam mana? Ini banyak lagi. Yang kita akan cek besok, maqudai benda. Syarat benda tu banyak, ada 5 syarat benda yang sah dijual ni. Maka kena cek terma dan syarat benda yang kita nak jual, benda yang kita nak beli. Sebab tu mazhab Syafi'i, walaupun mazhab Malikinya boleh jual beli online, mazhab Hanafi pun boleh jual beli online, tapi kena study terma dan syarat dalam mazhab Maliki Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dia tak sempurna rukun dalam jual beli online. Sebab tu jual beli online kena lebih mudah, kita kena akad hebah bisawabin. Wallahu a'lam. Baik, kita nak jawab soalan. InsyaAllah kita sambung besok. InsyaAllah kita sambung besok tolong dalam huraian makna kedua dan ketiga. Kedua besok dan ketiga pun besok. Besok ni kena prepare ni. Tolong ingatkan, prepare pen. Maka pen dah hilang. Adik dah ni. Adik guna. Dia hantar, dia ketuk di meja. Baik, mana soalan tadi? Soalan yang semalam, Ada soalan dari cikgu. Ada. Masalah. Alhamdulillah. Taik lah. Tak ingat soalan. Tidak pecek dalam Ingat soalan dia. soalan dia, soalan semalam. Pertama sekali. Hukum membeli barang Soalan pertama apa? Hukum membeli barang rampasan daripada pihak. Okey, soalan pertama kita nak jawab soalan semalam. Dan kalau ada soalan untuk hari ni, besok kita akan jawab besok. Kita jawab besok. Hari ni baru satu je, iaitu akad, huraian akad. Ciri akad ada 2, akad dan sirah. Dan kesimpulan kita dah buat tadi, kesimpulan. Baik, soalan yang pertama, soalan semalam. Soalan apa dia hukum dia? Apa baca? Hukum membeli barang rampasan Hukum membeli barang rampasan daripada penguat kuasa. Ni soalan panah. Soalan panah. Baik, hukum membeli barang rampasan daripada pihak penguat kuasa. Ni ramai orang beli tender kereta daripada rampasan. Apabila pihak penguat kuasa rampas kereta dan rampas barang-barang lain lah, bukan kereta saja. KDRM, Kastan Diraja Malaysia, dirampas barang-barang yang menyalahi undang-undang, lalu dijual balik. Ada kesah kita nak beli. Ada kesah kita nak beli. Baik. Nak beli ni, syarat sah jual beli, jawapan dia tidak sah membeli barang yang milik orang lain. Walaupun dari segi kesalahan dari segi undang-undang negara, tetapi kalaulah undang-undang tersebut tidak menyalahi undang-undang syarak, maka dia tetap kita ambil kira undang-undang syarak. Baik, undang-undang syarak walaupun dia rampas, milik rampasan itu tetap, barang itu tetap milik owner, bukan milik pihak penguat kuasa. Melainkan owner tu dah beri. Apabila barang dia dirampas, maka owner tu bagi
heboh kepada penguat kuasa, heboh kepada kastam, heboh kepada jabatan-jabatan lain, maka sah penguat kuasa jual balik kepada sesiapa. Tapi kalau rampasan dengan dia tidak reda, rampas itu walaupun menyalahi undang-undang, tetap barang itu milik dia. Tetap barang itu milik dia. Maka apabila barang itu milik owner, tak sah pihak ketiga untuk jual kepada orang lain. Dan kita, kalau kita tahu barang itu milik orang lain, maka tidak sah kita membeli barang milik orang lain. Sama konsep dia dengan orang mencuri dan dia jual barang yang dicuri, itu tidak sah. Jangan beli barang yang dicuri. Kadang-kadang kita beli handphone dengan mak-mak giam ni, dia curi barang handphone, kita beli handphone murah. Belilah murah hak orang, maka tak sah. Kalau kita tahu, kita tak tahu tak apalah. Yakin kita tahu bahawa barang yang dia jual ini barang milik orang lain, maka tidak sah kita beli. Apabila tak sah kita beli, implikasi hukum yang kita sebut semalam, tak sah kita tasarruf. Tak boleh tasarruf, tak boleh kita guna, tak boleh kita nak sedekah, tak boleh kita nak bagi orang lain pinjam, tak boleh kita nak bagi hibah kepada orang lain, tak boleh. Haram. Bahkan menjadi kewajipan kepada kita syarat menuntut setiap masa untuk hantar balik barang yang tidak sah. Settle. Soalan kedua daripada mana tuan? Okey, soalan kedua cikgu. Cikgu rekod Dian. Cikgu Hanisha. Jiran saya beli pokok aromani. Soalan kedua, jiran saya beli pokok aromani, tanam depan rumah saya. Jadi jiran tanam depan rumah saya. Depan rumah saya juga saya jaga sampai berbuah. Kita tolong jaga sampai berbuah. Macam mana buah tu milik siapa? Baik, buah tu milik siapa? Baik. Nak tahu buah milik siapa, kena tengok pokok milik siapa. Terkadang pokok dengan buah ni milik orang berbeza. Tapi dalam situasi ini pokok milik siapa? Maka pokok milik jiran, walaupun tanah milik kita. Jadi pokok milik jiran, tanah milik kita, maka dia berasas kepada pokok, bukan tanah. Kalau pokok tu oleh kerana dia tu jiran yang tanah tu tanah kita, tak apa, kita reda. Kalau kita tak reda, dia haram tanah dan tanah kita, dan kita boleh cabut hukum dia. Kita boleh cabut, kita boleh tebang kerana kita tak reda dia tanah kita. Tapi kalau kita reda, kita setuju, kita bagi dia pinjam tanah kita setuju tu atas hak apa dia? Kita benarkan untuk digunakan tanah kita. Bukan sewa kita kena ambil upah, kita tak sewa. Kita tak bagi sewa, kita bagi percuma, dia tanam pokok dalam tanah kita. Maka pokok tu milik jiran. Apabila pokok milik jiran, buah milik jiran, walaupun kita jaga dapat upah, dapat pahala. Dia bukan upah, dia tak upah, kita jaga. Kalau dia upah dapat duit. Maka kita tolong jaga pokok dia ni, dapat pahala. Kita tolong jaga pokok jiran, dapat pahala. Dan pokok itu tetap milik jiran, dan buah milik jiran haram kita ambil tanpa itu. Kita kena minta dia. Bukan apabila kita tolong jaga, kita tolong jiru, tolong jaga daripada kecil sampailah berbuah, maka pokok itu auto jadi milik kita dan kita boleh ambil tanpa kita minta izin. Tidak, haram. Kita dapat pahala je. Dapat pahala, bela pokok sampailah pokok berbuah, dan buah itu tetap milik tuan dia, dan pokok itu milik tuan. Tanah milik kita. Ada situasi tanah milik orang lain, pokok milik orang lain, buah milik orang lain. Itu ada situasi dalam kitab Matlaul Badrai bincang. Bab pajak gadai, bab pajak buah. Pajak buah tak pokok. Buah dia jual pada orang lain, pokok dia jual pada orang lain. Pokok milik orang lain, dan tanah milik orang lain. Ada? Situasi tu nanti kita bincang dalam bab Matlaul Badrai, Ihya'ul Mawad, rokok tanah. Ada tanah milik orang lain, kita benarkan orang tanah, benarkan siapa-siapa tanah dalam tanah kita. Apabila dia tanah dalam tanah kita, pokok milik dia, buah tu pula dia pajak pada orang lain. Buah dia pajak pada orang lain, maknanya buah tu milik orang lain, pokok tu milik orang lain, tanah milik kita. Tu wallahu a'lam bissawab. Ada satu soalan lagi? Korek ke mana pula? Korek. Esoklah jawab lewat. Ada lagi soalan? Satu dua je? Satu lagi besok. Korek. Korek tu. Besok kebetulan
benda. Ada soalan lagi jawab besok. Forex cerita benda. Kalau benda tu boleh jual beli, boleh. Kalau benda tu tidak sah jual beli, maka tak boleh. Saya nak tanya pasal hukum main forex. InsyaAllah besok. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak pada semua yang join. Mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang kita bincang. Dan kita jangan lupa pesanan selalu Tuan Guru kita pesan, mengaji ni kena jaga niat. Walaupun kita mengaji online, walaupun kita duduk di rumah masing-masing, jaga niat kita, jaga adab-adab mengaji kita, niat ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan kita niat untuk mempertahankan syariat. Maksud semata-mata kerana Allah tu nak dapat ilmu, nak beramal. Ilmu yang kita mengaji ni niat untuk beramal. Jangan apabila mengaji tahu buat jual beli. Jual beli itu dah tentu juga, cerai juga. Ketika pergi tu orang tak kata ijab qabul, kita senyap, tapi ni kata jual beli juga. Tak ada ijab qabul, maka tak nama jual beli. Kena pilih. Apabila orang tak ada ijab qabul, kita seorang saja ada qabul, tak nama ikat. Kita saja ada qabul, tapi ijab tak ada, tak nama ikat, maka tak boleh jual beli. Kena pilih antara dua pilih. InsyaAllah kita akan bincang besok. Kena pilih jual beli mu'atah, ataupun yang keduanya hebah bisawabin. Ada akad pilihan. Apabila kita tak boleh kita nak guna akad jual beli yang sebenar, maka ada dua pilihan. Akad bai'ul mu'atah, jual beli yang tidak ada ijab qabul, dan yang keduanya boleh juga kita nak guna akad hebah bisawabin. Tu kena jaga. Sebab itulah kekuatan untuk kita beramal ni kena niat. Kalau kita tak ada niat, kata Tuan Guru, maka Allah Ta'ala tak campak kepada kita kekuatan untuk beramal. Kena jaga niat. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana tak ada kerja, kerana free kita duduk di rumah tak ada apa nak buat. Maka kita pun mengaduk depan telefon, duduk depan TV, duduk depan laptop. Kerana semata-mata kerana Allah, kerana perintah Allah. Apa makna kerana semata-mata kerana Allah? Kerana nak beramal dengan ilmu jual beli yang kita ada. Berada di lapangan, keluar saja rumah, pergi kedai, beramal. Ingat, kena ada ijab qabul. Tak ada ijab qabul, kena pilih akad yang kedua. Tak boleh pilih akad kedua, pilih akad yang ketiga. Ada dua pilihan akad. Besok kita akan bincang. Yang kedua untuk apa? Semata-mata niat, selain daripada nak beramal, niat untuk menyebarkan ilmu ni pada orang lain. Ajarlah anak isteri kita, ajarlah anak-anak kita tentang jual beli. Anak kita nak keluar rumah, nak berjual beli, ajarlah, kerana ini syariat. Yang ketiga, niat semata-mata kerana Allah. Apa makna semata-mata kerana Allah yang ketiga? Yang kedua tadi kerana nak menyebarkan, nak ajar orang lain, niat untuk ajar orang lain, untuk sebarkan ilmu. Dan yang ketiganya niat untuk mempertahankan syariat jual beli daripada pupuh. Jual beli semakin pupuh dah. Orang tak heran dah bahasa muamalat Islam. Orang berjual beli ikut adab. Orang jual beli ikut budaya saja, main holo saja. Tak cek syarat sah jual beli, tak cek barang yang sah jual beli, tak kira main jual beli semua. Maka itu tanda pupuhnya syariat jual beli dalam kehidupan kita. Maka niat kita ini jangan lupa ketiga berasah semata-mata kerana Allah Ta'ala ini, semata-mata kerana nak beramal, yang kedua nak sebar, dan yang ketiganya nak mempertahankan syariat jual beli ini daripada pupuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.